ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت السهلا ربي يسر ولا تعسر وأتمم بالخير أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnia-Nya pada pagi yang berbahagia ini kita dapat bertemu kembali bagi membahaskan dan kita buat pembedahan terhadap buku Al-Bid'ahul Munkarah yang terhenti sejak beberapa bulan yang lalu. Kita buat pembedahan ni, buku ni mula-mula berlaku COVID dan bila kita dikenalkan PKP, ustaz banyak duduk di sekolah ni. Masa tu kamu cuti. Lepas cuti berapa bulan? 4 bulan lebih Ini masuk dah 5 bulan, 6 bulan. Kita nak sambung balik. Mungkin tinggal beberapa helai lagi. Kita nak tamatkan. InsyaAllah kalau sempat minggu ni. Kalau tak sempat minggu depan lah. Tentang bid'ah yang mungkar. Jadi kita ambil kitab Al-Bid'ahul Munkarah ini. Karangan ataupun tulisan Dr. Wahbah Zuhaili. Seorang ulama besar di Syria. Dia ni mu'tadil. Maknanya tidak syadid. Jadi kita ambil pertengahan. Di samping kita nak menerangkan kepada masyarakat tentang hukum hakam berhubung dengan masalah bid'ah. Dan di sana kita minta mana-mana pihak supaya tidak syadid di dalam berpegang dengan agama. Yang pentingnya kita ada dalil. Bukanlah bila kita sebut sesuatu benda itu mungkar atau bid'ah ini, kita nak membid'ahkan masyarakat. Itulah yang dianggap, yang disebut sikit-sikit bid'ah, sikit-sikit bid'ah. Perkataan bid'ah itu sebenarnya bukan disebut oleh mana-mana ulama terlebih dahulu. Yang mula-mula sebut perkataan bid'ah ni adalah Nabi. Orang sekarang ni tak boleh dengar perkataan bid'ah, dia nak marah. Dia jadi susah hati. Dia menganggap ada individu ataupun pihak membid'ahkan orang lain. Ataupun ada pihak membid'ahkan amalan-amalan masyarakat. Sebenarnya bukan kita membid'ahkan, benda tu memang benda tu bid'ah. Benda yang tidak ada asalnya, yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi dan juga para sahabat. Jadi ringkas ceritanya kita masuk kepada tajuk lah. Sampai kepada bab bid'ahul janaizi wal kuburi wa adrihah wal maqamat. Dia kata bid'ah tentang jenazah. Bab sembahyang dia ada bab bid'ah dia. Bab amalan-amalan zikir-zikir ada bab bid'ahnya. Zikir yang tak diajar oleh Nabi, selawat yang tak diajar oleh Nabi, sembahyang-sembahyang yang tak diajar oleh Nabi. Sembahyang apa yang tak diajar oleh Nabi? Sembahyang hadiah. Dulu-dulu orang mati kan, dia ada sembahyang hadiah. Kalau ustaz dulu sembahyang jenazah dapat RM2. Sembahyang hadiah dapat RM5. Ramai orang buat walaupun kami mengaji di pondok dulu benda itu ikut adat. Ikut adat kebiasaan orang buat, kita pun buat. Masa tu tak mengaji hadis lagi, tak tahu ni antara benda sunnah, benda bid'ah ni, kita buat je lah. Dan hari-hari mengharapkan orang mati. Sebab apa? Dapat duit. Sembahyang jenazah dapat RM2, sembahyang hadiah dapat RM5. Jadi hari tu kami tak payah masak lah. Pondok ni masak sendiri, bukan macam kamu. Senang makcik tolong masak kan. Sehari 3 kali makan kan. Kamu relax je, suruh belajar je. Itu pun malas lagi. Jadi kesimpulannya, selain daripada ibadat-ibadat yang lain seperti sembahyang, kita kata puasanya, selawat, zikir, dalam bab menguruskan jenazah juga, sebab menguruskan jenazah sebahagian daripada ibadat, ada juga dimasukkan dengan perkara-perkara bid'ah. Perkara yang tidak diajar oleh Nabi, tidak diamalkan oleh para sahabat. Dan juga bid'ah ketika menguruskan jenazah di kubur dan juga maqam-maqam. Maqam ad-dirhah ni maknanya tempat dikebumikan mayat juga. Ini nama-nama. Kubur pun nama tempat yang dikebumikan jenazah. Adrihah pun sama, maqamat pun sama. Tempat-tempat yang dikebumikan jenazah.
Jadi dalam menguruskan jenazah ini sampai di tempat-tempat perkuburan, banyak berlaku benda bid'ah. Bukan kata berlaku zaman dulu-dulu, termasuk zaman kita sekarang. Sebab itu kita nak bedah siasat, hak mana ikut sunnah Nabi. Dan yang mana satu ada tambahan. Yang tak ikut jalan apa yang telah ditunjukkan oleh Nabi dan diamalkan oleh para sahabat. Dia kata di sini, hunaka fiha bid'un katsirah. Di sana juga tentang masalah menguruskan jenazah ini berlaku bid'ah-bid'ah yang banyak. Minha, sebahagian daripadanya. Apa dia? Bid'ah-bid'ah yang berkaitan dengan jenazah itu, wad'un satair alal maqamat, letak tirai-tirai di makam-makam. Pernah tengok tak? Makam Tok Syekh ke, wali ke, Tok Guru ke, orang tak langsir, tirai, batu nisan pula dibalut dengan kain kuning. Ada tak? Tak pernah tengok? Pernah kan? Bahkan banyak kan? Dalam negara kita pun ada. Kubur tu, makbarah tu buat satu pindaan yang besar. Buat macam ada kelambu pula. Lepas tu batu nisan tu ikat kat batu kuning, kain kuning ikat. Berkumpul ramai-ramai. Duk menangis situ. Lepas tu sebahagiannya cium batu kubur sebab ada keberkatan di situ. Ada yang cium kubur. Kita sebut ni bukan satu rekaan, satu kenyataan. Benda tu memang berlaku di dalam masyarakat. Sebab itu tercetusnya hati ustaz nak baca buku ni, nak terangkan benda ni hak sunnah. Hak benda hak duk buat yang tak dilakukan oleh Nabi, bid'ah yang perlu kita tinggalkan. Dia kata apa lagi? Wa bina'ul qubabi 'alal kubur, buat kubur atas kubur. Wattikhadul mazarat fi muakhirati. Dia boleh baca muakhirah ataupun muakhirah. Boleh baca juga muakhirah ataupun muakhirah. Maknanya buat di penjuru masjid, hujung masjid itu apa dia? Tempat khusus. Tempat-tempat ziarah yang khusus. Dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha lam ya'murna, sesungguhnya Allah Taala tidak memerintahkan kita an naksuwal hijarata wattin, untuk kita memasang juga meletakkan batu-batu dan juga tanah. Tanah ni letak dinding lah. Kubur ini kita mati besok ke, kita menguruskan jenazah ke, dia hanya diperintahkan kita menaikkan tanah kubur itu bila ditimbus kan, kita tinggikan sejengkal. Apa tujuan? Untuk memberitahu itu ada mayat, ada jenazah di dalamnya. Sekarang ni orang buat apa? Buat binaan. Macam meja ni kan, mayat tu buat binaan. Itu yang dikata al-hijaratu wat-tin, buat binaan. Buat binaan. Kalau orang kaya dia buat canggih lagi. Kalau orang hebat-hebat ni, wali-wali ke, dibuat lagi canggih lah supaya orang senang nak ziarah. Daripada situlah berlakunya pemujaan kepada kubur, mengenangkan jasa orang yang mati dalam kubur tu. Nampak? Puja. Bila kita sebut bab puja, bukan hanya menghormati Rasulullah. Bila ada di kalangan sahabat dah mula sayang, cinta kepada Rasulullah ni, dah bertindak nak puja Rasulullah. Sebab mereka daripada jahiliah kafir kan, segala kemungkaran, maksiat pun mereka buat. Bila dah masuk Islam, mereka jadi sejahat-jahat manusia, jadi sebaik-baik manusia ini hasil daripada asuhan, didikan, tarbiyah Rasulullah. Dah mula nak puja Rasulullah. Rasulullah larang, la tatra'uni kama taradatin nasara 'alal masihi ibni Maryam. Jangan kamu mengagung-agung, mendewa-dewakan aku sebagaimana dilakukan oleh orang Nasrani terhadap Nabi Isa AS. Nabi pun tak boleh kita puja. Kita hormat Nabi, kita sanjungi Nabi. Tapi sampai nak puja dia, nak angkat dia lebih daripada tahap kedudukan sebagai manusia, dia dilarang. Nabi sendiri larang. Apatah lagi wali ke, kita kata tok alim ke, orang-orang yang soleh, tak boleh. Dia kata di sini, itu habis. Wa minha, sebahagiannya lagi, ad-dafnu fil buyuti wal qubabi wa nahwiha,
minal buyut al-ma'qudah li jama'atin li mukhalafatihi sunnah. Kerana dia kata mengemumikan jenazah di dalam rumah ataupun di dalam kubah daripada rumah-rumah yang dibina untuk kumpulan-kumpulan, sesuatu kumpulan, sesuatu jemaah. Kita ni contohnya ramai-ramai ni kita kumpulan apa lah, tak kira lah nama kumpulan A, kumpulan ayam ke, kumpulan itik ke, kumpulan syekh ke, kumpulan wali ke, mati di kalangan kita ni buat satu tempat khusus, tak campur dengan kubur-kubur lain. Kubur lain orang biasa, mereka rendah lah. Kubur-kubur orang awam ni tahap dia rendah. Kubur orang Tok Syekh, orang alim ni dia tahap dia tinggi. Itu juga tidak dilakukan oleh Rasulullah. Kalau kita tengok di Mekah, Madinah ni, samanya kubur sahabat-sahabat ni yang dijamin syurga oleh Allah Ta'ala. Yang Allah Ta'ala kata, radhiyallahu anhu mardu'an. Mana ada binaan atas kubur. Kubur Ma'la wal Baka' kalau kamu pergi ke Mekah besok kan. Sama je. Tak batu je sikit. Nak bagi tahu, ini kubur. Yang lain, tanah biasa, tanah perkuburan. Ini ada jenazah di dalam. Sepatutnya kubur para sahabat ni dibina dengan begitu canggih. Buat dinding, lepas tu kubah, letak langsir pula, sebagaimana yang digambarkan di dalam kitab ini. Apa yang Dr. Wahabah Zuhaili dedahkan ini, benda itu realiti. Berlaku di dalam masyarakat. Itu dua-dua dah kita sebutkan. Buat binaan di atas kubur. Kerana ini bertentangan dengan sunnah Nabi. Wa minha tajassisul qabri, yakni tabyiduhu aw tila'uhu bil jissi. Maknanya mengecat kubur bagi jadi canggih lah, menghiasi, cat bagi hias kubur dari canggih. Sedangkan tempat orang mati yang nak kena hias ni rumah kita, sebab kita masih hidup, kita mendiami rumah tersebut, bukan kubur. Jadi untuk kebahagiaan penghuni kubur, amalan dia, bukan hiasan di atas tu. Kamu buatlah canggih macam mana pun, tetapi kalau dia tidak ada amalan, dia tidak akan selesa, tidak akan tenang berada di dalam kubur. Yang menyenangkan, dapat mendatangkan keselesaan adalah amalan kita. Nampak? Wal bina'u, bab binaan. Wal kitabatu alaihi, tulis pula sebab dia Muhammad Ali Al-Lamah Al-Musannif, Al-Syekh kan, Al-Hafiz, dia hafiz kan, Al-Muhaddis, tulis pula atas tu kan. Semua benda yang Nabi tak buat. Sahabat pun lebih muhaddis lagi lah kan, tak ada tulis. Nampak? Kita bahalahi. Wal mabit indahu, tidur di sisi, buat tempat tidur di sisi mayat. Supaya apa? Nanti dia sebut di bawah ni, menemani mayat. Buat tempat tidur pula situ kan. Wattikhadhu masjidin alaihi, buat masjid atas kubur. Hak tu memang yang hadis Bukhari Muslim tu kan, yang Rasulullah larang dekat dia nak meninggal tu, jangan jadikan kubur aku sebagai masjid untuk pujaan. Bila nak kenangkan Nabi, ingatkan Nabi, bila pergi sembahyang masjid, ada kubur situ kan. Lepas tu apa dia? Buat apa pula? Buatlah upacara-upacara pemujaan. Tu orang kata, di Madinah tu, orang selalu tanya bila kita cerita bid'ah ni, buat kubur dalam masjid. Sebenarnya bukan kubur dalam masjid. Asal-asal kubur Rasulullah tu rumah Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah pesan kalau aku mati, di mana aku mati, di situkah dikebumikan. Lalu bila berlaku perubahan zaman daripada masa ke masa, daripada satu zaman ke satu zaman, untuk menampung keperluan orang menunaikan haji dan umrah ni, orang pergi sembahyang di Masjid Nabawi, apa besar. Bukan kata ambil gali masjid itu buat kubur, ataupun kubur dia letak atas masjid. Jadi terkena lah kubur Nabi. Itu pun di luar, bukan dalam kawasan masjid. Di pagar di luar. Orang nak ambil hujah bahawa boleh buat kubur masjid atas kubur, ambil daripada apa yang berlaku kepada Rasulullah, kubur Rasulullah ni. Dia di luar masjid. Cuma di pagar lah. Kalau tak di pagar ni, orang pergi sembah, puja, lebih-lebih pokok ahli bid'ah, golongan-golongan Syiah yang datang daripada Iran, dia puja kubur Rasulullah. Dan ada sejarah orang bongkar kubur Rasulullah ni, nak curi jenazah Rasulullah. Nampak Okey. Wa taqbiluhu, cium kubur, hak tadi Ustaz sebut tadi. Kadang-kadang tanah perkuburan dia cium, kadang-kadang dia cium batu nisan tu, dia cium. Nampak? Sekarang ni pun ada lagi. Wa tawafu bihi, tawaf keliling kubur. Wa tabkhiruhu, maknanya mengasap, pasang perasak. Wa tabarruk bil qadban, ambil berkat di sekeliling tanah perkuburan tu. Ambil berkat. Kubur Nabi pun tak boleh,
Tak ada manfaat kubur Nabi. Kubur Nabi pun tak boleh diambil manfaat untuk ambil berkat. Kalau kubur orang biasa, lagi tak boleh. Tapi itu juga yang dibuat. Wal istishfa'u biturbati minal asqam. Minta kesembuhan daripada tanah yang berada di kubur. Ambil tanah kan. Kubur wali kan ambil. Buat ubat ke, ubat darah tinggi ke, kecil manis ke. Ambil tanah perkuburan berkat ada tak? Ada. Tak usah cerita jajah hak negara Arab. Ustaz dapat maklumat kubur Tok Gani Aziz baru ambil tanah dia. Ambil berkat. Tok Gani Aziz tu kita tak ambil spring lah, dia orang alim, dia orang warak kan. Kubur dia tak ada manfaat apa. Kubur dia tidak ada manfaat apa. Orang pergi ambil tanah, nak buat azimat, nak buat apa, dia nak ambil berkat di tanah kubur, nak buat tangkar dan sebagainya. Lalu anak beranak dia tegah lah. Itu sebahagian daripada benda-benda yang membawa kepada syirik, benda-benda khurafat yang membawa kepada syirik. Wa minha i'la'ul qabri aktsaru min shibrin. Meninggikan kubur lebih daripada sedekah. Benda bid'ah juga. Tadi Ustaz sebut tadi, bukan saja meninggikan kubur lebih daripada sedekah, bahkan buat binaan pula situ. Buat lansi, buat kubur atas kubur. Wa minha al-julusu 'alal qabri, duduk atas kubur. Duduk atas kubur ni bukan duduk atas tanah perkuburan. Yang kubur tu, yang jenazah dia ada di bawah, itu duduk atas tu. Dilarang oleh Nabi. Wal masyu 'alai, berjalan atas kubur. Wan naumu, tidur atas kubur. Tapi tak ada orang yang berani tidur atas kubur. Kamu ni? Malam-malam kita tidur atas kubur, nak uji iman, uji keyakinan kan, uji keberanian. Berani? Tidur atas kubur. Tak usah tidur, duduk jaga atas kubur, berani? Esok kita mati, besok duduk sorang-sorang juga dalam kubur kan. Sekarang ni baru duduk di atas kubur pun dah kita takut, macam mana duduk sorang? Duduk dalam duduk sorang-sorang. Yang menemani kita siapa? Amalan kita. Sebab tu perbetulkan akidah kita berdasarkan kepada Quran dan Sunnah. Perbetulkan amalan kita berdasarkan apa yang Nabi buat. Sebab semua kita ni akan mati. Bila kita mati besok, yang teman kita amalan kita lah. Bukan tanah kubur ke, bukan lampu-lampu yang dipasang di atas kubur. Tak. Amalan kita. Sebab tu qada, dia kata wa qada'ul hajati min baulin au ghaitin. Di antara benda yang dilarang atas kubur qada hajat, buang air besar, buang air kecil atas kubur, buang air kecil, buang air besar atas kubur. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tajisu 'alal quburi wa la tusallu ilaiha. Dia kata janganlah kamu nampak dia duduk di atas kubur. Sembahyang menghadap kubur. Apa maksud? Para huraian ulama kata sembahyang untuk kubur ni maknanya apa dia? Maknanya sebahagian daripada tujuan untuk memuja kubur. Kalau sembahyang di atas tanah perkuburan boleh. Bila orang tu mati beberapa hari, kita tak sempat datang jenazah dah, kita pergi sembahyang kubur. Bukan kita puja, hormat kubur, puja kubur. Benda tu boleh kita sembahyang atas kubur, sembahyang jenazah. Sebab berlaku kalau kita tengok dalam Al-Quran kan, yang dalam surah Nuh tu, di antara asal-asal berlakunya pemujaan terhadap wali, orang yang soleh, orang alim ni, qaul Nabi Nuh, wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Jangan kamu meninggalkan sembahan kepada Tuhan kamu, iaitu Allah. Siapa dia? Suwa'a pun jangan kamu tinggalkan, yaghutha, ya'uqa, nasra. Maknanya kamu turut juga puja orang-orang alim ini. Mereka ni banyak berjasa kepada kamu dan masyarakat. Mereka ni orang soleh, ikutan orang, idola orang. Masa mereka hidup dulu memimpin orang kepada kebenaran. Mereka ni memang soleh lah. Tetapi yang jadi masalah generasi yang berikutnya, selepas matinya orang yang soleh ni, orang yang soleh ini dipuja oleh masyarakat. Allah Ta'ala pun sembah. Ni yang kata syirik ni. Ada orang bagi alasan pergi ke kubur, bukan kami sembah kubur, kami ambil berkat. Sebab tu ulama-ulama salah potong, tak boleh membawa kepada syirik. Nak sembah Allah Ta'ala, sembah. Jangan ada perantaraan pula. Konon-konon nak ambil berkat, berdoa kepada Allah untuk kebaikan si mati boleh, tapi doa minta kepada si mati. Kamu kita tak benarkan tengok YouTube pun kan. Kalau kamu tengok dalam YouTube, dalam Facebook,
Kamu balik rumah mesti curi juga kan, ambil handphone mak ayah kamu kan. Jangan tengok benda-benda yang tak elok. Tengok ceramah-ceramah tu, ada di kalangan ustaz-ustaz dia mengaji, bawa orang pergi makam Saidina Husain berdoa, konon-kononnya ada berkat di situ. Subhanallah. Berani ustaz-ustaz. Dia bawa orang kampung tak kerti apa. Ni kubur Saidina Husain. Berdoalah tuan-tuan, ada keberkatan. Dia ada ambil perantaraan. Bila kita tegur, dia kata Wahabi ni bodoh. Wahabi ni bodoh dia selalu gunakan perkataan Wahabi ni bodoh, merapu, tak reti, tak faham ibarat kita, dia seorang yang faham. Jadi golongan salah, stop benda tu, sekat, hentikan. Takut dia membawa kepada syirik. Bila berdoa, memang berdoa kepada Allah Ta'ala. Bila berdoa, minta sesuatu dikubur kan, minta kepada Allah. Tiba-tiba Allah Ta'ala secara kebetulan bagi memperkenankan doa dia. Dia duk nampak dalam kepala dia. Sebab doa situ, dah hati dia, keyakinan dia, akidah dia, kepercayaan dia, situ dah. Kekubur lah. Sebab itu, ulama-ulama salah mendegah dan melarang. Termasuk Dr. Wahbah Zuhaili yang generasi sekarang, baru beberapa tahun meninggal dunia. Dia pun larang. Wa minha ma yusamma bi fakil gharabatil mayyiti bi iqamati baitin min sya'rin li muddati usbu'. Buat rumah untuk menemani si mati ketika sunyi. Nak menghiburkan si mati contohnya. Kalau mati ni sunyi, kita dah sebut tadi, yang menyeronokkan dia amalan dia, buat rumah untuk menemani si mati. Lebih kurang dalam tempoh seminggu, dia kata watilawatul azkar wal ayat, watilawatul azkari wal ayati ala sahibil qabri ba'da dafnihi. Baca zikir-zikir, orang nak buat tahlil dah kubur. Apa salahnya tahlil zikir? Bukan kita menyanyi dah kubur. Dan juga baca ayat-ayat Quran atas penghuni kubur setelah dikebumikan. Rasulullah tak buat. Ni yang dikata bid'ah ni. Buat tempat untuk baca Quran atas kubur. Baca Quran baca ni, tapi dikhusus apa? Orang kata secara kebetulan kamu buat apa? Sebab tu Ustaz ambil jenis bukan kata daripada ulama Saudi, orang kata keras Wahabi. Ini Dr. Wahbah Zuhaili yang sangat muqtadil, yang diiktiraf oleh dunia tentang keilmuan dia. Setara dengan Dr. Yusuf Qardawi. Pun dia kata benda ni benda bid'ah. Buat rumah, buat pondok kecil kan. Sekarang ni ada sebahagian pada tempat upah budak-budak tahfiz baca Quran atas kubur. Ni jenis lapar belaka ni. Baca Quran atas kubur boleh duit walaupun takut kan. Duduk atas kubur ni takut, tapi baca jugalah sebab dapat duit punya pasal. Sebab tu sekolah kita tak benarkan benda-benda yang macam ni. Wa innamal jaizul al-maqamu ba'da dafnihi bi miqdar ma yunharul jazuru wa yuza'u ataupun wa yuwazza'u lahmuhu. Dia kata di sini yang diharuskan duduk di atas kubur itu selepas dikebumikan kadar menyembelih binatang dan ditauzi'kan, dibahagikan daging. Lama mana? Bukan orang Melayu punya sembelih. Orang Melayu lapah, orang Arab. Orang Melayu lambat, sembelih melambat, lapah melambat. Selepas sembelih binatang, masa sembelih binatang, betul dah lapah, bagi daging. Berapa lama? Berdasarkan kepada sunnah ni. Nampak? Sekadar tu, duduk atas kubur tak lama. Ini duduk sampai sejam lebih. Kamu tak pernah pergi kubur orang meninggal dunia? Pernah? Lama mana duduk atas kubur? Lama. Paling koman, paling singkat tempoh masanya, paling koman sejam lah. Lama macam mana? Ini beberapa minit sahaja. Itulah kadar yang disunnahkan oleh Nabi. Dia kata liyusta'nas al-mayyitu bil muqim, untuk ditemani ataupun untuk ditemani akan mayat dengan orang yang berdiri di sisi kubur itu, indal qabri fi su'alil malakaini, untuk soal muka nangkir. Duduk sekadar tu lah, nak teman dia, tak lama. Wa kana Amr bin Aus yusi bidzalik. Umar bin Abdul As diwasiatkan duduk sekadar tu ya. Selama mana? Selama disembelih binatang, dilapah dan diagihkan
agihkan daging binatang. Dia kata kambing bukan lembu. Kalau lembu mungkin ambil masa panjang. Kambing disembelih, dilapah dan diagihkan daging dia. Wa minha khurujun nisa'i fi ba'dil arfat fil ba'dil aryaf ma'al janazah. Keluarnya wanita. Jadi berhubung dengan perempuan pun pergi ke kubur ni dilarang berdasarkan kepada sunnahnya. Larangan di sini sebahagian ulama memahami larangan yang menjurus kepada makna haram. Perempuan pergi ke kubur. Sebagian ulama yang lain pula memahami larangan ini menjurus kepada makna makruh. Benda yang dilarang bukan sahaja benda yang haram, bahkan termasuklah benda yang makruh. Sebab, dan pendapat yang ketiga berdasarkan kepada huraian. Kalau perempuan pergi sebab dulu dia orang tak boleh tahan musibah, kesedihan sehingga membawa kepada ratapan. Sebagian ulama huraian macam tu. Wan nadabu, keluhan, wan nawah. Dia kata wan nawahul fardiyu awil jama'i. Mereka meratap secara sendirian ataupun secara berkumpulan. Orang jahiliah ni pukul ramai-ramai menjerit dalam kubur. Itu yang ada hadis ni kita baca, pukul pipi, koyak baju, koyak poket kan, nak menyatakan kesedihan, tak tertanggung musibah yang mereka alami sebab hilangnya tempat pergantungan. Macam keluarga, isteri, suami meninggal, suami tempat pergantungan, anak pun sama, ayahnya tempat pergantungan. Lalu tak tahan sangat menanggung penderitaan itu, lalu mereka meratap, meraung. Bukan saja menangis melahirkan kesedihan, itu diharuskan. Rasulullah sendiri pun menangis bila anak beliau Ibrahim meninggal dunia. Ini meratap, tak boleh. Dia kata di sini wal hala'u, maknanya keluh kesah indal musibah. Sedangkan bila datang musibah kita sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. InsyaAllah kalau kita yang tu kita sebut dan kita sebut la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, Allah Taala akan ringankan bebanan yang kita tanggung. Berlaku kematian ke dan sesuatu musibah. Sebab kita kena beriman kepada salah satu daripada rukun iman, apa dia? Qada dan qadar. Itu semua takdir Allah. Itu semua takdir Allah. Kerana dia kata di sini wa hadza min aqbahil bid'ah. Ini panik keluh kesah. Ini adalah merupakan sekeji-keji perkara bid'ah. Liqauli Nabi SAW, laisa minna man latamal khududa. Bukan daripada kalangan kami orang yang pukul pipi. Sebab apa? Nak menyatakan kesedihan. Terlalu sedih, tak tertahan, tak tertanggung. Wasyaqqal juyuba, koyak. Maknanya pakaian, poket jaibah ni juyub, poket baju koyak, maknanya koyak baju. Orang jahiliah buat macam tu bila berlaku kematian kepada kaum keluarga mereka. Wada'a bid'awal jahiliyah, menyeru dengan seruan jahiliyah. Apa disebut di sini? Apa dia? Seru dengan seruan jahiliyah ni? Ma min mayyitin yamutu fayaqumu bakihim fayaqulu wa jabala, wahai sandaranku, maknanya tempat penggantungan aku. Wasnadah, dan tempat perlindunganku. Allah, habislah tempat pergantungan, tempat perlindungan. Sedangkan tempat pergantungan, tempat perlindungan adalah Allah. Bukan ayah, bukan suami. Itu di sudut zahir je. Nampak? Tetapi tension sangat, panik sangat, tak tertanggung. Habis dah tempat pergantungan. Itu dipanggil seruan-seruan jahiliah. Wahai tempat pergantungan, habislah tempat sandaran, habislah. Hilang punca orang panggil. Hilang punca. Bila berlaku kematian ini. Illa wakkalallahu bihi malakaini yantahiranihi yaqulani lahu. Begini yang kamu buat atas dunia. Orang yang buat macam tu besok, Allah Ta'ala akan siksa dia besok di akhirat. Berdasarkan kepada hadis tadi, berdasarkan kepada hadis yang kita bacakan tadi, yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Yang seterusnya, al-mubalaghah minha, al-mubalaghatu wal-mughalatu fil mazahir al-janazati wal akfan. Dia kata secara berlebihan dan secara melampau di dalam mempersiapkan jenazah dan juga kain-kain kafan. Kain kafan ni ambil mahal-mahal. Sebab tu biasanya orang mengkafani mayat ambil kain yang paling rendah kualiti dia. Tak payah nak potong kain kafan ni, tak payah gunting. Dan tak payah guna pisau. Kita tarik je. Sebab rendah kualiti dia.
Sebab apa ambil yang paling murah, paling rendah kualiti dia? Sebab dia mati besok pun hancur, tubuh akan hancur. Kalau ambil yang mahal pun, dia hancur juga. Pembaziran terhadap harta. Oh, kamu orang alim besar, orang hebat, hafiz Quran, kena kain kapan canggih sikit lah. Kamu ni Perdana Menteri. Oh, rakyat biasa tak pakai kain biasa, Perdana Menteri kena kain lain. Hak bakal Perdana Menteri pun kain lain. Dia mati besok kain lain, tak boleh. Kadang kan orang selalu duduk bercita-cita bangun tidur nak jadi Perdana Menteri, nak tidur nak jadi Perdana Menteri. Kain dia sama. Dia panggil mengidam. Tahu tak mengidam? Mengidam ni macam-macam kan. Ada orang mengidam nak jadi Perdana Menteri. Kalau ustaz kecil-kecil dulu, bila tanya, cikgu tanya, kamu sekarang ni mengaji sekolah orang tak tanya kan? Apa cita-cita kamu? Ada nak kerja, macam kami dulu nak kerja polis, askar sebab boleh pegang senapang kan, pegang senjata. Ada kawan ustaz tu dia kata nak jadi agung. Senang pegang agung ni keturunan. Cikgu kata tak boleh jadi agung. Kenapa tak boleh kata? Agung ni keturunan. Dia cita-cita nak jadi yang di-Pertuan Agong. Ada juga cita-cita manusia macam tu. Ada yang nak jadi yang Pertuan Agong, ada yang cita-cita nak jadi Perdana Menteri. Bangun tidur teringat nak jadi Perdana Menteri. Nak tidur semula teringat nak jadi Perdana Menteri. Itu cita-cita dia kan. Cita-cita kita semua nak mati dalam iman. Nak mati dalam iman. Okey. Dia kata berlebihan dan juga melampau di dalam mempersiapkan jenazah. Di annahu tabzirun wa huwa haramun. Guna canggih-canggih tadi kan, pakai jaket macam ustaz ni. Bukan murah ni. Ustaz tempah di Malaysia dia nak tukar beli kat Pakistan RM300. Takkan mati besok nak pakai sekali kan. Bagilah kepada orang yang hidup kan. Jadi membazir lah. Dia kata kerana tabzirun dan juga fahuwa haramun, dan itu adalah wahuwa haramun, dan itu adalah merupakan haram. Sama ada gunakan kafan kan, buat binaan atas kubur, semua melibatkan harta, wang ringgit, melibatkan kos. Wa minha isyadatul quburi wal rukhami wal baskhi fi tashyidil maqabir wa taswiriha. Tutup kubur, kita letak langsir, tirai, letak dinding, dan juga dinding daripada besi ataupun pagar, min mazahiri dunia wa tarfiha, daripada perhiasan-perhiasan dunia dan kemewahannya, li'annahu itlafu malin la faidata minhu, tidak ada faedah. Benda sia-sia membazir harta, benda tak ada faedah. Itlafu malin maknanya memusnahkan harta benda, la faidata minhu, tidak ada faedah. Apa faedah buat benda tu? Orang meninggal dunia bukan ambil faedah dah. Kamu buat letak langsir ke, tirai ke, pagar yang canggih ke kan, buat maqam yang hebat-hebat, batu nisan yang mahal-mahal, dia dapat manfaat tak? Si mati ni tadi, dengan apa yang kita buat, benda-benda perhiasan-perhiasan dunia yang canggih yang melibatkan kos yang tinggi itu, dia dapat manfaat ke tak? Tak dapat. Kalau gitu apa faedah? Sebab tu dia kata tidak ada faedah. Wa minha bid'atun naubah. Dia kata berkabung ayat itba'ul janazah bitabul warrayat zatil alwanil mukhtalifati. Dia kata mengikuti jenazah ni dengan kompang, bendera-bendera yang berbagai-bagai warna. Di Perak ni ada. Bila ada tokoh meninggal dunia, pergi ke kubur main kompang atas kubur. Di Perak ni memang ada lah, tak payah cerita di mana-mana kan. Nanti orang marah pula. Tapi ada lah benda hak bid'ah tu. Pergi main kompang atas kubur. Di Perak ni dah lebih kurang 4-5 tahun dulu dah pergi ke kubur. Dilarang. Buat juga. Carilah alasan-alasan nak mengatakan boleh. Sedangkan dalam agama kita tak boleh berdasarkan kepada fatwa para ulama. Kerana dia kata berkabung ala syaikhin aw alimin, atas seorang syekh ataupun orang alim, wa hadha fi'lu ba'd as-sufiyat. Memang kena kelakuan perbuatan sebagaimana golongan sufi. Hak ustaz kata di Perak ni pun golongan tu. Korban besar ni. Ada hak tajam lagi tu. Tak kasut selipar atas ni. Tak koman lah tak kasut selipar, bagi dia Dr. Martin ke, kasut apa lagi? Kika ke? Apa lagi yang kita pakai kasut murah kan, hak jenis mahal-mahal baru standard. Ini kasut selipar, gambar selipar atas. Dr. Martin ke Kika tu baru standard. Serban ada gambar kasut tu kan.
Nanti orang marah ni. Kita nak sebut. Ha? Dia kata kalau orang alim kan syekh kan, dia kata, buat macam tu. Pergi belarak tu kubur dengan gendang, dengan bawa bendera yang berbagai-bagai warna tadi kan. Dia kata waqad taqallastu katsiran. Aku duk perhati banyak dah Dr. Wahab Zili kata. Di Syria pun ada. Dia orang Syria. Aku duk perhati banyak dah orang buat macam tu. Di Syria pun ada golongan Sufi yang buat macam tu. Merebak dalam negara kita kan. Aku duk perhati banyak dah orang buat, dia kata. Wahya bid'atun mazmumah. Ini adalah bid'ah yang dikeji. Di kauniha muhdatsah. Ini satu benda yang direka-reka kerana keadaannya adalah merupakan rekaan. Lam yaf'alha as-salafus salihu. Tidak melakukan akannya oleh salafus salih. Generasi awal daripada kalangan sahabat tabi'in tak pernah buat. Yang kita duk orang tempat ustaz kata duk tebing. Tebing tu tebing. Semua tak faham perkataan tebing. Pidah tahu. Tebing apa dia? Dia mak dia orang betul kurang. Tebing tu tebing. Duk tebing buat juga. Duk gagah buat juga. Orang sini panggil apa? Kamu orang Terengganu panggil apa? Sesuatu benda yang pulun buat juga. Kamu panggil apa? Melaka. Memaksakan diri untuk membuat sesuatu perkara tu dia panggil apa? Kamu? Johor panggil apa? Kami orang petani dia panggil duk tebing buat juga. Gagah memaksakan diri buat. Benda tu tak perlu dibuat. Salafus soleh tak buat. Wa minha bid'atu ma'tami min nasbil suradiqat min asy-syawari' wa farshiha was-sajjadi wal busati. Buat tempat-tempat khas untuk mengumpulkan orang wasaful qarasi li ta'ziyah. Buat satu tempat khemah, bangunan, susun kerusi, comel-comel cantik-cantik, susun elok-elok tu untuk ditakziah. Takziah ni apa dia? Untuk orang datang ucapan takziah. Sebenarnya tidak perlu membuat satu tempat yang khusus. Ucapan takziah ni maknanya suruh keluarga si mati meninggal dunia. Di antaranya apa dia? A'zamallahu ajraka wa ahsana azaaka wa ghafara limayyitika. Kalau kita nak terjemah bahasa Melayu, semoga Allah Ta'ala mengurniakan ganjaran yang besar kepada engkau, memberi kesabaran kepada engkau dan juga mengampuni mayat engkau. Kita orang Melayu kita sebut apa? Sabar. InsyaAllah ni takdir Allah Ta'ala. Itu takziah dia panggil. Sabar kan? Allah Ta'ala sayang kepada kamu. Dengan kesabaran ini Allah menyediakan tempat untuk orang menyampaikan takziah. Wa tilawatul Quran. Walaupun baca Quran. Sediakan tempat khas supaya orang baca Quran untuk si mati. Apa salahnya baca Quran? Dr. Habib Zaili kata itu sebagai benda bid'ah. Zaman sahabat ni 1000 orang mati lah. Tak ada di kalangan sahabat buat macam tu lah. Rasulullah pun tak buat kepada sahabat mereka. Mereka daripada kalangan sahabat pun tak buat sesama mereka. Dia kata fahadhi bid'atun munkarah. Ini adalah bid'ah yang munkar. Lima fiha min idha'atil mal, kerana berlaku di dalamnya menyia-nyiakan harta, membazir terhadap harta. Walam takunil ta'ziyatu fi ahdin sahabati mukhassasatan fil manazila muayyanah. Dia kata tidaklah berlaku ta'ziah di zaman Nabi, tempat yang telah dikhususkan di mana-mana tempat, tidak dikhususkan di mana-mana tempat. Maknanya orang datang bagi takziah. Jumpa di rumah secara kebetulan, takziah di rumah. Jumpa di masjid secara kebetulan, bagi takziah di masjid. Bukan dibina suatu tempat yang khusus untuk disampaikan takziah. Wa innama haitsu yajma'uhumul masjid kulla yaumin aw fi tariq min ghairi takallufin ila ziyaratihi fil manzil. Mana-mana tempat yang bertemu dengan keluarga si mati lalu diucapkan takziah. Bukan dibuat tempat yang khusus untuk disampaikan takziah. Jadi wallahu alam, habis dah perbahasan kita tentang maknanya bid'ah, tentang jenazah, kubur, tempat-tempat dikebumikan mayat. Banyak tak tadi. Benda tu memang pun ada di dalam masyarakat. Jadi kita sekarang ni, kita nak berpegang kepada sunnah Nabi, ajaran yang dibawa oleh Nabi dan juga para sahabat ni, benda-benda ni kita kena tinggal lah. Balik kampung halaman tempat masing-masing, inilah di antara ilmu yang perlu kita dedahkan, terangkan, sampaikan kepada masyarakat. Sebab tu dalam ayat Quran yang Allah Ta'ala firman dalam surah
Di dalam surah At-Taubah tu, wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kafah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Belajar dengan bersungguh-sungguh, mendalami ilmu, balik beri peringatan kepada kaum masing-masing. Bukan fikir untuk habuan dunia mengaji ni. Tujuannya Allah Ta'ala kata beri peringatan, kesedaran kepada kaum masing-masing. Bak rezeki tu Allah Ta'ala, sebelum kita lahir Allah Ta'ala dah tulis dah. Oh, nak kerja nu, aku mengaji ni pandai-pandai nak kerja nu, kalau mengaji sekolah tahfiz nak jadi ustaz ke, nak jadi imam ke, nak jadi mufti ke, nak jadi apa. Jawatan-jawatan ni orang lantik, jangan ada cita-cita. Apa yang kita cita-citakan, aku nak mengembangkan agama Allah Ta'ala. Tentang rezeki Allah Ta'ala jamin. Ustaz kerja tak pernah kerja dengan kerajaan kan? Kamu makan sehari 3 kali, ustaz pun kadang-kadang 4 kali sehari. Kadang-kadang 5 kali sehari. Tentang rezeki Allah Ta'ala dah jamin. Jangan susah hati. Min haitsu la yahtasib, Allah Ta'ala katakan. Dia datang dalam keadaan kita tidak sangka. Apa yang penting, jangan fikir tentang rezeki. Usaha untuk dapat rezeki itu memang disuruh. Tapi kita mengaji agama ni, fikir untuk menyebarkan agama Allah Ta'ala. Jadi sampailah, sebarkan, ajarlah, didiklah asuh masyarakat untuk kembali kepada amalan yang dilakukan oleh Rasulullah dan juga para sahabat yang dipanggil amalan sunnah. Wallahu alam, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.